Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua trader-trader Malaysia, Indonesia dan Brunei. Okey, untuk fokus pada minggu hadapan, kita cuba lihat dulu untuk gold. Baik, untuk time frame monthly, kita dapat lihat di sini price telah berjaya membuat kenaikan, dan telah uh, sampai ke level resistant pada tahun 2012. Pada bulan 10 2012 kat sini, dan hampir mencapai high pada pada yang tertinggi, pada bulan 10 2012 pada harga 1795. Okey, so dekat sini kita dapat lihat di sini ini untuk time frame monthly. Dominant, wujudnya dominant buy menunjukkan buyer semakin, maksudnya buyer sentiasa menguat, daripada 2018 pada time frame monthly. Tetapi pergerakan yang kita akan ambil sebagai trader yang intraday ataupun short swing, short term swing, kita akan lihat pada time frame yang lebih kecil, iaitu time frame weekly, daily, H4 dan juga H1. So sekarang kita akan lihat dulu untuk time frame kecil, apakah kemungkinan pergerakan yang akan berlaku pada minggu hadapan. Pada time frame weekly, saya pernah share pada 2 minggu lepas kekuatan untuk price cuba membuat kenaikan ataupun buyer cuba menguat, dan saya pernah share analisa untuk gold pada 2 minggu lepas. Probability untuk kenaikan itu adalah sangat-sangat kuat. So inilah pada time frame weekly. Sekarang kita pergi ke time frame daily. Dengan adanya strategi the dominant ni, kita akan lebih mudah untuk melihat kekuatan buyer dan juga seller hanya melalui candlestick, sebagai satu method yang sangat-sangat simple dan mudah untuk anda lihat dan buat mapping ataupun analisa. Dekat time frame daily, kita dapat lihat di sini adanya zone dominant. Zone dominant buyer ada di sini. Maksudnya kekuatan untuk buy masih lagi kuat, dan sekiranya kenaikan ini hanya akan terhenti ataupun hanya akan berlaku penurunan sekiranya price berjaya membuat penurunan, dan berjaya breakout level 1746. Sekiranya berjaya membuat penurunan pada time frame daily, akan terus membuat penurunan, dan price yang akan cuba untuk price akan cuba pergi ke level 1719 ataupun pada level 1683. Tapi kemungkinan ini hanya akan berlaku sekiranya berlaku penurunan pada time frame daily dan berjaya breakout level 1746. Sekiranya tidak berlaku keadaan ini, maka kenaikan masih lagi akan diteruskan. Jom kita tengok untuk time frame H4. Pada time frame H4, masih lagi buy masih lagi kuat, di mana terdapat zone dominant buy di sini, di mana, dan terbaru adalah di sini, itu zone dominant, dan masih lagi belum berlaku breakout. So prediction saya, sekiranya berlaku kenaikan pada time frame H4, ini adalah untuk time frame H4. Sekiranya berlaku kenaikan dan berjaya breakout level 1777, dan kemungkinan price akan meneruskan perjalanan ke atas, dan boleh first tempat ataupun level yang dia akan touch adalah pada level 1786. Sekiranya berlaku breakout seperti ini, maka kemungkinan masih lagi akan melakukan kenaikan. Dan sekiranya berlaku breakout, penurunan dan breakout level 1771, price akan cuba membuat penurunan. Sekiranya price akan cuba membuat penurunan dan
menunjukkan seller cuba menguat dan kemungkinan akan boleh sampai pada level 1746. Okey, ini untuk gold. Okey, so kita akan lihat pada minggu hadapan. Sekiranya berlaku breakout dulu pada time frame H4, okey, setiap pergerakan untuk time frame daily dan juga weekly akan dimulai dengan pergerakan pada time frame H4, okey, ataupun arah yang dibuat pada time frame H4. Sekiranya berlaku breakout ke atas ataupun melepasi level 1777, price akan melakukan kenaikan, dan selagi setup ataupun zone dominant buy sekiranya berlaku seperti ini tidak dimatikan, maka buyer masih mendominasi pasaran semasa. Dan sekiranya price melakukan penurunan, okay, dan breakout sell ataupun breakout level 1771, maka price akan melakukan penurunan dan kemungkinan akan berlaku penurunan yang sangat jauh sekiranya berlaku keadaan seperti ini, dan buy tidak akan kuat selagi setup zone dominant sell di sini tidak dimatikan. Okey, ini adalah sebagai penanda aras kita pada minggu hadapan untuk time frame H4. Ini adalah untuk kemungkinan pada awal minggu hadapan. So kita akan lihat pada zone time frame H4, dan mungkin kita akan lihat dulu untuk kemungkinan akan ada setup yang terbaru, okay, melalui candlestick dominant. Okey, itu saja untuk gold. Baik, seterusnya kita cuba lihat untuk pair GBP. Okey, kita lihat dulu untuk pair GBP JPY pada time frame daily. Okey, di sini menunjukkan pada time frame daily menunjukkan buyer masih lagi kuat dan mendominasi pasaran semasa. Okey, pada time frame daily di mana wujudnya zone dominant buy di sini. Okey, dan seterusnya kita cuba lihat time frame H4. Kita kecilkan time frame. Okey, pada time frame H4 masih lagi ada wujudnya dominant buy yang sebelum dan masih lagi valid. Okay, so dekat sini kita akan cuba membuat marking dan kita cuba lihat apa yang kemungkinan berlaku untuk pair GBP JPY. Okay, apa yang kita dapat lihat di sini, wujudnya dominan ataupun zone dominan yang terbaru, okay, yang menunjukkan buyer masih lagi kuat. Okay, dekat sini ada satu zone dominan dan pada low dia adalah level 133.90. Baik, sekiranya berlaku penurunan pada minggu hadapan, okay, kita akan lihat kita akan ketepikan sekiranya ada gap, okay, berlaku pada setup zone dominan di sini. Sekiranya berlaku penurunan dan berjaya breakout pada level 133.90, okay, kemungkinan akan berlaku penurunan, dan kekuatan penurunan ataupun seller di sini hanya akan kuat sekiranya berjaya mematikan zone dominan buy di sini pada level 133.33. Okay, sekiranya terus melakukan penurunan, okay, dan berjaya membuat breakout pada level 133.33, kemungkinan price akan sampai pada harga di sini. Okay, price kemungkinan akan sampai pada price 132.15. Okay, sekiranya berlaku keadaan seperti ini. Dan untuk situasi semasa, untuk awal pada minggu hadapan, prediction saya GBP JPY masih lagi menunjukkan buyer masih lagi kuat. Okay, dan sekiranya berlaku kenaikan, okay, situasi yang kedua adalah jika berlaku kenaikan dan berjaya breakout level resistance di sini, okay, pada harga 134.44. Okay, sekiranya berjaya breakout ke atas, kemungkinan akan terus melakukan kenaikan dan potensi boleh sampai pada level 136. Okay, sekiranya berlaku keadaan seperti ini. Dan keadaan seperti ini masih lagi perlu anda perlu lihat. Okay, sekiranya berlaku setup dominant
buy terus menerus, kemungkinan boleh sampai dekat sini. Okay, pada level 136.04. So kita akan lihat pada minggu hadapan, dan seterusnya kita cuba lihat untuk pair GBP AUD. Okey, untuk pair GBP AUD kita lihat dulu pada time frame daily. Okey, menunjukkan seller masih lagi melakukan kekuatan, ataupun seller masih lagi mendominasi pasaran semasa. Okey, belum ada tanda buyer cuba menguat. Di sini kita dapat lihat di mana wujudnya zone-zone dominan sell. Okay, ini menunjukkan seller sangat-sangat kuat. So, pada time frame daily, seller masih lagi mendominasi pasaran berbanding buyer, dan tidak ada sebab ataupun reason untuk kita mencari buy. So, kita akan cuba lihat untuk time frame H4, apakah kemungkinan yang akan berlaku pada minggu hadapan. Okey, pada time frame H4 menunjukkan wujudnya kekuatan buyer, okey, yang baru, di mana berlaku setup dominant rebound buy. Okey, dan price cuba membuat retest di sini, dan apa yang saya dapat lihat di sini juga wujud dominan yang terbaru, zone dominan yang terbaru, dan belum ada breakout. Okey, untuk time frame H4 bagi pair GBP AUD, prediction saya masih untuk time frame H4 kita akan follow dulu untuk buy pada time frame H4. Okay. Dan kekuatan buy ni masih lagi valid pada time frame H4. Okay. Dia berbanding berbeza pada time frame daily, di mana daily masih lagi menunjukkan kekuatan sell ataupun seller masih lagi kuat pada time frame daily. Okay. Walau bagaimanapun pada time frame H4, okay, berlaku setup dominant buy, di mana kita dapat lihat buyer cuba menguat. Okay, buyer cuba menguat pada time frame H4, dan kita boleh dahulu untuk mencari buy pada time frame H4 berdasarkan setup yang wujud pada time frame H4. So dekat sini buy masih lagi valid, dan sekiranya pada minggu hadapan berlaku breakout buy pada zone dominan yang terbaru, okey, pada harga ini, kita menolak kemungkinan sekiranya ada gap berlaku, ya. Sekiranya berlaku keadaan yang normal, okey, tidak tidak ada gap. Sekiranya berlaku breakout pada 1.799, okey, maka kemungkinan akan melakukan kenaikan. Buyer masih lagi kuat pada time frame H4, dan sekiranya terus melakukan kenaikan dan berjaya breakout level 1.806, berjaya breakout seperti ini, dan kemungkinan akan meneruskan kenaikan. Dan pada time frame daily, kemungkinan kita akan dapat lihat akan wujudnya dominant buy yang baru, ataupun setup dominant sell dimatikan pada time frame daily sekiranya berlaku keadaan seperti ini. Okey, so pada time frame H4 untuk GBP AUD kita akan intai, atau saya masih predict untuk buy dahulu pada time frame H4 ni. Okey, di mana saya hanya akan mencari sell. Okey, probability kedua ataupun kemungkinan kedua, okey, sekiranya berlaku seller cuba menguat, kita akan dapat lihat sekiranya berlaku penurunan dan berjaya breakout level dominant, pada 1.794. Sekiranya berjaya breakout seperti ini, kemungkinan price akan melakukan penurunan, dan sekiranya breakout seterusnya adalah pada level 1.789, sekiranya berjaya breakout pada harga 1.789, kemungkinan kita tidak dapat menafikan sekiranya berlaku keadaan seperti ini, H4 akan cuba untuk seller cuba menguat pada time frame H4, dan akan follow setup sell pada time frame daily. Okey, sekiranya berlaku keadaan seperti ini. So apa yang saya dapat buat prediction di sini, okey,
keadaan ataupun situasi semasa buyer masih lagi kuat dan kekuatan buyer ini hanya akan dimatikan sekiranya berlaku keadaan seperti ini sahaja. Jika berlaku keadaan seperti ini, berjaya breakout pada dua level, okay, iaitu 1.7941 dan 1.7892, kemungkinan seller akan terus melakukan penurunan. Okay, itu sahaja untuk pair GBP AUD dan kita cuba lihat untuk pair GBP USD. Okay. Okey, untuk pair GBP USD kita cuba lihat dulu untuk time frame daily. Okey, kita dapat lihat sini berlaku setup dominant sell, okey, yang masih lagi valid. Ini adalah zone dominant di mana menunjukkan seller masih lagi kuat pada time frame daily. Okey, dan kekuatan sell ini masih lagi akan diteruskan kecuali berlaku kenaikan dan berjaya membuat breakout pada level 1.2657. Sekiranya berlaku kenaikan dan breakout pada level 1.26537, okay, kemungkinan price akan melakukan kenaikan seterusnya ataupun buyer sangat-sangat kuat. Okay, so kita akan selain pada daily, kita lihat juga untuk time frame H4 apakah probability kemungkinan yang akan berlaku pada minggu hadapan. Kita cuba lihat untuk time frame H4. Okay, sebab H4 dia adalah time frame yang lebih terdekat ataupun setiap pergerakan yang berlaku pada time frame daily dan juga weekly, setup mesti bermula pada time frame H4 dahulu. Okey, pada time frame H4 untuk pair GBP USD menunjukkan berlaku satu zone dominan yang terbaru. Pada high dominan adalah pada harga 1.2520 dan pada low zone dominan adalah pada harga 1.24551. So di sini berlaku zone dominan, tetapi breakout sell yang berlaku pada zone dominan pada minggu lepas pada time frame H4 adalah sangat tidak jelas. Okay, so saya menganggap breakout yang berlaku ni adalah tidak jelas dan kita perlukan satu breakout yang sangat-sangat jelas di mana mampu menunjukkan volume buyer ataupun seller itu sangat-sangat kuat untuk melakukan pergerakan seterusnya ataupun next candle yang berjaya membuat arah yang jelas. Okay, so apa yang saya dapat lihat di sini pada time frame H4 GBP USD, okay, kemungkinan pertama sekiranya berlaku kekuatan buy ataupun setup buy yang kuat hanya berlaku sekiranya price berjaya membuat kenaikan dan berjaya breakout pada level 1.2520 di sini, maka buy sangat-sangat kuat. So kita akan cari buy jika berlaku keadaan seperti ini. Okay, dan seller untuk situasi kedua sekiranya berlaku penurunan. Okay, dan okay, sebentar untuk setup buy sekiranya berlaku kenaikan seperti ini, kita boleh target, okay, price kemungkinan boleh pergi pada harga ataupun level 1.2666. Okay, sekiranya berlaku keadaan seperti ini dan pada time frame kecil masih berlaku ataupun wujudnya dominant buy yang valid, maka price akan sampai pada harga 1.2666. Okay, dan situasi yang kedua adalah jika berlaku penurunan dan kita kemungkinan seller cuba menguat adalah sekiranya berlaku breakout, okay, pada level ataupun low zone dominant iaitu pada level 1.2455. Okay, sekiranya berlaku keadaan seperti ini, kemungkinan akan berlaku penurunan dan target yang kita boleh set ataupun kita boleh letakkan adalah pada 1.2351 ataupun pada harga 1.2272. Okay, sekiranya berlaku keadaan seperti ini, maka sell sangat-sangat kuat dan kemungkinan akan follow arah yang berlaku pada time frame daily. Okay, dan jika berlaku keadaan seperti ini, buyer tidak akan kuat. Okay, buyer tidak akan kuat ataupun tidak akan melakukan kenaikan yang jauh selagi setup zone ataupun zone dominant sell
tidak dimatikan. Begitu juga kita situasi yang pertama yang saya ceritakan tadi, sekiranya berlaku keadaan ataupun breakout bull dengan candle bull pada level 1.2520, okay, seller kemungkinan tidak akan kuat ataupun tidak akan berlaku penurunan yang jauh selagi setup dominant buy di sini tidak dimatikan. So untuk awal minggu hadapan kita tunggu dulu berlaku breakout pada zone dominan yang terbaru di sini, okay, sebagai satu tanda ataupun arah yang jelas bagi kita, okay, dengan menggunakan candlestick dominan, insyaAllah. Okay, dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.